Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak terangkan mengenai trigonometric equation and identities. Jadi dalam trigo, bila kita nak selesaikan untuk trigo equation, you all kena tengok soalan tu sama ada kita boleh direct solve ataupun kita kena guna equation lain. Okey, untuk hari ni kita akan tengok trigonometric basic identities. Okey, untuk basic identities ni kita ada 3 equation yang telah diberikan. Okey, yang pertama adalah sin square theta sama dengan cos square theta sama dengan 1. And then yang kedua adalah 1 tambah tan square theta sama dengan secant square theta. Dan yang ketiga adalah cot square theta tambah 1 sama dengan cosec square theta. Okey, tiga-tiga equation ni akan diberikan dalam exam. Okey, so macam mana kamu nak tahu soalan kamu tu perlu pakai basic identity ataupun tidak? Okey, so kamu kena tengok dulu pada soalan tu, sekiranya dia ada function trigo yang kuasa 2. Okey, function trigo yang ada kuasa 2. Dan dalam soalan tu, dia ada function yang berbeza. Okey, dia ada function yang lain-lain lah. Berbeza ni maksudnya satu tan, satu cos. Okey, so kalau dia ada dua-dua syarat ni, dia ada kuasa 2 dan dia mempunyai function yang berbeza, jadi kita kena pakai basic identities. Okey, so kena guna basic identity bila mana soalan kita ada kuasa 2 dan dia ada function yang berbeza. Okey, kita tengok contoh yang sebelum ni kita buat. Okey, untuk soalan 1 ni. So, kat sini dia ada cos kuasa 2. Okey, dia ada kuasa 2. And then kita tengok dia punya function. Okey, yang ini cos, yang ini cos. Okey, dua-dua adalah function yang sama. Walaupun dia ada kuasa 2, tapi function dia adalah function yang sama. Jadi, kita tak perlu pakai basic identity. Okey, so tak perlu identities. So, kita boleh terus direct selesaikan. Okay, sama juga untuk soalan 2. Soalan 2, dia ada function yang berbeza. Sin dengan cosine. Function dia berbeza. Tapi dia tak ada kuasa 2 kat sini. Okay, so dia tak ada kuasa 2. Jadi kamu terus direct selesaikan. Tak perlu pakai identities. Okay, so bila identities ni, soalan dia mesti ada kuasa 2 dan function dia adalah berbeza. Okay, now kita tengok example. Okay, find the value of theta for the following trigonometric equation. Okay, so ini adalah dia punya soalan tan square theta sama dengan secant theta. So kalau kamu tengok dekat sini, soalan dia ada kuasa 2 dekat tan. And then dia ada dua function yang berbeza. Yang depan ni dia pakai tan, yang belakang ni dia pakai secant. So dia memenuhi kedua-dua syarat tadi. Jadi kita kena pakai basic identity punya formula. Okey, so macam mana kamu nak pakai basic identity punya formula? So, bila kita ada soalan basic identity, kita perlu buat gantian. Okey, gantian pada function yang ada kuasa 2. Okey, function yang ada kuasa 2 dalam soalan. So, kita kena buat gantian. So, kita tengok untuk soalan yang tadi ni, tan kuasa 2 theta sama dengan secant theta tambah 1. Okey, function mana yang ada kuasa 2? Function tan So, function tan yang ada kuasa 2. Jadi, dekat tan ni, kita kena buat gantian. Okey, so nak ganti dengan yang mana? Okey, nak ganti, kita tengok balik dekat basic identity punya formula. Dekat mana yang ada function tan? Okey, untuk equation yang pertama, dia ada sin dengan cos sahaja. Okey, untuk function yang kedua, dia ada tan dengan secant. So, tadi kita nak buat gantian dekat tan kan? Jadi, kita kena pakai equation yang kedua. Okey, sebab tan ni ada pada equation yang kedua. So, kita ambil lah function kita tadi, 1 tambah tan, equation yang kedua tadi. Kita ambil yang ini, function ni. Okey. Dan kita jadikan tan kuasa 2 ni sebagai subjek. Sebab apa? Sebab kita nak ganti dekat tan kuasa 2 ni. Jadi, tan kuasa 2 ni kena duduk sebelah kiri. Okey, sebelah kiri tu adalah dia punya subjek lah. Okey, selain daripada tan kuasa 2 ni, kita pindahkan sebelah kanan. So, 1 ni kita pindahkan dia sebelah kanan. Jadi, dia jadi apa? Okey, kita tinggalkan tan kuasa 2 ni sebelah kiri sebab dia adalah subjek. Dan 1 ni dia akan jadi tolak 1. Okey, apa yang kita dapat daripada sini?
Okey, secant kuasa 2 theta tolak 1 ni. Okey, ini yang kita nak buat gantian nanti. So, kita nak ganti dekat mana? Ganti dekat tan kuasa 2. Okey, kita tengok balik pada soalan kita tadi. So, soalan kita tan kuasa 2 theta sama dengan secant theta tambah 1. Okey, so dekat tan kuasa 2 theta ni, kita mesti gantikan. Okey, so ganti dengan apa? Ganti yang kita dapat tadi hasil dia adalah secant kuasa 2 theta tolak 1. So, kita gantikan dekat sini. Okey, secant kuasa 2 tolak 1 untuk bahagian tan ni. Saya ganti kat sini. Okey, yang sebelah kanan ni kita salin je balik. Sama balik yang dekat atas ni. Secant theta tambah 1. Okey, bila kita dah buat gantian, okey, kita susun balik kita punya equation ni. So, kalau kamu tengok kat sini, dia ada secant kuasa 2, dia ada secant. Yang ini kita kena pindahkan. So, pindahkan satu-satu. Okey, secant ni kita pindahkan dulu sebelah sini. Dia akan jadi secant kuasa 2, tolak So, tolak kat sini. Okey, kumpulkan dulu secant. And then, kita tengok number. Number dengan number. So, kat sini ada negatif 1. Okey, yang sebelah kanan ni kita pindah di ke sebelah sini juga. So, dia jadi negatif 1. So, negatif 1. So, kita dapat negatif 2. So, kalau kamu tengok dekat sini, ni sebenarnya adalah quadratic equation. So, bila quadratic equation, untuk memudahkan kamu nak selesaikan quadratic, kita boleh assume secant tu sebagai X. So, let secant theta tu kita gantikan dengan X supaya senang kita nak masukkan dalam kalkulator. Okey, yang dekat ada secant ni semua kita ganti dengan X. So, kita tulis semula dalam sebutan X. So, dia akan jadi X kuasa 2 tolak X tolak 2 sama dengan 0. Okey, now yang ini kita boleh masukkan dalam equation. Okey, kita masukkan dalam kalkulator kita. Okey, pastikan kamu tukar kepada mode equation and then degree 2. Okey, degree 2. So, kita masukkan nilai A dia adalah yang depan X kuasa 2. A di depan X kuasa 2. Berapa nilai dia? 1. B yang di depan X. Negatif. B adalah negatif 1. And then C adalah negatif 2. Okey, so kita dapatlah kat sini X1 sama dengan 2. X2 sama dengan 1. Jadi kamu tulis balik kat sini. X1 kamu sama dengan 2. X2 sama dengan negatif 1. Okey, kita gantikan balik. X tadi adalah sama dengan apa? Secant kan? Okey, ni benda ni. Okey, X kita sebenarnya adalah secant theta. So, gantikan balik kat sini. Secant theta sama dengan 2. Yang ini, secant theta sama dengan negatif 1. So, ganti balik dekat X tu. Okey, jadi kita nak selesaikan, kita nak cari berapa nilai untuk theta ni. Kita nak cari berapa nilai untuk theta ni. So, macam mana nak cari? Okey, saya buat dekat dalam page lain. Okey, kita buat satu-satu. Okey, secant theta sama dengan, buat yang first dulu secant theta sama dengan 2. Okey, so secant adalah sama dengan apa? Secant ni, secant, tengok huruf yang ketiga. Secant adalah 1 per cos theta sama dengan 2. So, kita nak cari theta kita boleh pindahkan. So, dia akan jadi 1 per 2 sama dengan cos theta. So, cos theta kita dapat apa? 0.5 So, boleh pindahkan cos bagi duduk sebelah kiri. Cos theta sama dengan 0.5. Okey, kita nak cari theta. Cos ni kita pindahkan, dia akan jadi cos inverse 0.5. Okey, jadi kamu tekanlah kalkulator. Cos inverse kamu akan dapat nilai untuk cos inverse 0.5 dapat 60. So, dapat 60. Okey, 60 yang kamu dapat ini adalah nilai reference angle. Beta, beta adalah dia punya reference angle. Okey, belum lagi dia punya nilai theta. So, kamu kena tengok dia punya
kedudukan untuk kuadran. Soalan kita cos positif. So, cos positif dekat mana kedudukan dia? Cos positif 1 dan 4. Okay, so reference kita kat sini adalah 60. Sini pun 60. Jadi, theta kita sama dengan untuk kuadran yang pertama. Kuadran pertama, theta kita adalah 60. Okay, kuadran yang keempat. Berapa kita nak dapat kat sini? Kita kena tolak 360. Tolakkan dengan 60. So, dapatlah jawapan dia 300. Okay, so kita ada 2 theta dekat sini. Okay, ni yang untuk yang first tadi. So, kita dapat untuk X2 pula. Second theta sama dengan negatif 1. So, kita tekan kalkulator. Second theta. Okay, sebelum tu kamu kena tukar dulu. Second is 1 over cos theta sama dengan negatif 1. Jadi kita pindahkan. So kamu akan dapat 1 bahagi dengan negatif 1 sama dengan cos theta. Okay, cos tu kita letak sebelah kiri. So cos theta kamu sama dengan negatif 1. Kita nak cari theta. So ingat, bila kita nak cari theta, letakkan dalam kalkulator, negatif kita abaikan. Cos 1. Okay, negatif ni hanya nak tunjukkan dekat kuadran mana. So, cos 1 kamu akan dapat kosong. Okay, cos 1 adalah kosong. Okay, kosong belum lagi Ini adalah dia punya reference angle. Reference angle. So, ingat bila kamu buat, kita kena tengok dekat mana dia punya kuadran. So, kat sini soalan kita cos negatif. So, cos negatif kat mana? Kuadran kedua dengan kuadran yang ke-3. Okay, ingat kita punya nilai reference angle kita adalah sama dengan kosong. Jadi kosong ni duduk kat tengah-tengah ni. Kosong kat tengah-tengah ni. So kalau dia duduk sebelah kiri ni maksudnya nilai dia berapa? 180. Sebab dia dekat straight line ni. Okay, jadi theta kita sama dengan 180. Jadi dapatlah kita punya jawapan. Okay.